Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Kimia As-Sa'adah, ada satu orang wali Allah yang telah berusia 60 tahun. Suatu hari wali Allah ini, dia mengira-ngira diri dia sendiri. Kalau 60 tahun lebih, ada lebih kurang 21,600 hari. Dia kira-kira umur aku 60 tahun lah. Berapa hari semua? Lebih kurang 21,600 hari. Kemudian dia terfikir, kalaulah satu hari dia buat satu dosa, bermaksud sehingga ke hari itu dia telah buat 21,600 dosa. Itu kalau satu hari satu dosa. Jadi macam mana dia nak tanggung 21,600 dosa? Jadi dia rasa sangat takut menyebabkan dia tu menjerit. Dia sebut Allahu Akbar ke apa-apa, terus dia pun meninggal dunia. Ni nak kata ketakutan satu orang wali Allah. Dia telah pun bertaraf wali. Dan dia anggap diri dia buat sehari satu dosa. Dan dia berasa sangat takut sampaikan dia menjerit dan meninggal dunia. Cuba kita bandingkan dengan diri kita pula. Sehari kita buat berapa banyak dosa? Bukan satu saja, banyak. Entah berapa juta dosa kita dah buat. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memetik kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hisablah, maksud dia hitunglah, muhasabahlah, kiralah. Hisablah diri kamu sebelum engkau dihisab. Maksud dia, kita kiralah kita punya kesalahan, kebaikan, banyak mana perbandingan dia sebelum di hari mati nanti kita dihisab. Jadi, mengapa wali Allah ni tadi sangat takut? Walaupun dia tu sudah bertaraf wali dan dia kira sehari satu dosa saja dia buat. Kata Imam Ghazali juga dalam kitab yang lain, walaupun kita melakukan dosa-dosa kecil, tetapi dosa-dosa kecil ini dia boleh berubah jadi dosa-dosa besar. Dosa kecil boleh ubah jadi dosa besar. Macam mana boleh jadi macam tu? Ada beberapa keadaan. Contoh yang pertama, dosa kecil boleh jadi dosa besar sekiranya dibuat selalu. Antara contoh dia buang makanan. Buang makanan ni kira dosa kecil lah. Kita saja-saja makan banyak, bubuh dalam pinggan banyak-banyak, kita macam tamak sikit nak makan banyak, tak habis. Lalu macam tu kita buang. Kalau sesekali tak buang, itu dosa kecil. Walaupun dosa kecil, tapi setiap hari dia buat macam tu. Dah bertahun-tahun dah dia ni jenis makan banyak, tak habis buang. Dia boleh jadi dosa besar. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, dosa kecil boleh jadi dosa besar sekiranya dilakukan oleh orang yang terhormat, oleh orang yang ada kedudukan, oleh orang yang dia ni jadi contoh pada orang lain. Contoh, dia ni satu orang pimpinan, tapi dia suka mencarut. Mencarut ni kira dosa tak besar lah. Ya, dia mencarut. Tapi disebabkan dia itu orang yang terhormat, kita kenal dia ada jawatan, kan? Orang lain pun lama-kelamaan akan ikut dia. Dia jadi contoh yang tak baik kepada orang lain. Jadi asalnya dosa itu dosa tak besar, tapi disebabkan dilakukan oleh orang yang terhormat, dia jadi dosa besar. Keadaan yang ketiga, dosa kecil boleh jadi dosa besar sekiranya orang yang melakukannya itu dia buat dengan perasaan bangga. Dia tunjuk-tunjuk pada orang. Contohnya, remaja kita sekarang, kalau jumpa sama-sama kawan dia buat isyarat licah dulu. Dia kata satu trend. Jumpa kawan dia, tunjuk isyarat licah dulu. Dia buat dengan perasaan bangga. Benda ni boleh jadi dosa besar. Dan kita faham, dosa besar ini dia tidak boleh terhapus dengan astagfirullah saja. Dia kena taubat nasuha baru habis. Keadaan yang keempat, dosa kecil boleh jadi dosa besar kiranya bila kita buat satu dosa kecil itu orang lain tiru. Kita buat seorang je, tapi orang lain tiru. Contohnya cikgu di sekolah lah. Cikgu lelaki ni suka mengusik budak perempuan. Pantang ada ruang saja dia mengusik budak perempuan. Kira dosa kecil lah tu. Tapi anak-anak murid yang lain, yang lelaki, duk tengok cikgu dia duk buat. Kata, cikgu pun boleh buat, kita pun boleh. Dia tambah. Dia bertambah, dia jadi dosa besar. Sebab apa? Katalah cikgu tu buat, mengusik budak perempuan ni dapat satu denda. Satu dosa. Tapi anak murid yang 10 orang tadi ikut.
Setiap anak murid ni dia menyumbang satu dosa juga kepada tok guru dia tadi. Contoh dia tadi. Di hari akhirat dia punya cikgu ni terkejut. Saya mengusik perempuan sekali, dia satu dosa je, kenapa ni beribu-ribu dosa ni? Kita tahu anak murid kamu boleh ikut. Kawan kepada anak murid tu tiru pula kawan ni. Dia macam multi level marketing. Kita buat sikitnya, tapi dapat saham tu banyak. Sebab orang lain tiru. Tu bahaya dia. Walaupun dosa kecil, tapi dia jadi dosa besar. Yang untungnya buat amalan kebajikan. Buat amalan kebajikan. Kita rajin pergi semayang, orang lain tengok kita rajin pergi semayang, orang pun terasa seronok nak datang semayang. Kita datang semayang tu dapat satu kali ganjaran pahala orang. Tapi disebabkan 10 orang yang lain ni ikut kita, yang 10 orang ni pahala dia dapat kat kita juga. Berapa orang? Dah 11 kali ganjaran pahala. Kemudian yang 10 orang ni pula balik ke rumah, dia ajak pula saudara mara dia, anak-anak dia datang semayang, tambah lagi. Jadi lama kelamaan orang yang bagi contoh yang baik ni, di hari akhirat dia terkejut. Saya pergi semayang, saya seorang je. Sepatutnya pahala banyak-banyak ni. Katalah pahala satu bakulnya. Ni tiba-tiba bila malaikat buka kita punya peti pahala tu, tengok-tengok juga. Beribu-ribu bakul pahala kita pergi semayang sahaja. Pahala pergi semayang saja beribu-ribu bakul. Sebab apa? Orang lain tiru kita. Gitu. Dia macam multi level marketing, sama aja. Itu 4 keadaan. Keadaan yang kelima, dosa kecil boleh jadi dosa besar sekiranya dosa kecil ini dipertontonkan kepada orang lain. Ditunjuk pada orang lain. Contoh tadi buang makanan. Kalau dia seorang-seorang di rumah buang makanan, dosa kecil lah tu. Tapi dia boleh makan di kedai, tiap-tiap hari dia buang makanan. Orang dia tengok. Lama kelamaan dia boleh jadi dosa besar. Itu beberapa keadaan di mana dosa kecil dia boleh jadi dosa besar.